Ada orang tu jalan, bab jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh dalam lubang tu, orang ingat dia mati dah, sebab dalam botol lubang tu dah keluar dah. Jatuh lubang dalam gila, tak nampak golap bumin. Contoh ayat dah, golap tak nampak apa. Orang ingat memang mati, confirm mati ni. Pakai tali, tarik sampai atas, rupa-rupanya tak mati, dia pengsan tak mati. Kuasa Allah. Cek jantung dia, nadi semua ada lagi. Bapa tu bila dia terjaga, semua cakap, bang macam ni abang, macam kan. Dia baru sadar, kenapa abang jatuh dalam lubang, dalam gila bang, tapi abang tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati, sebab tengok lubang tu mati. Tiada siapa yang menjangka, tiada siapa yang menduga, rupa-rupanya susu kambing Al-Am ini boleh menyelesaikan masalah wanita yang datang bulan. Sakit waktu datang bulan, period pain ini boleh diselesaikan dengan susu kambing Al-Am yang mengandungi campuran madu dan juga kurma. Apalagi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Anda hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Jadi pada malam ini menginsafi bahawa akhir-akhir ini manusia semakin ramai yang tergelincir dan juga tersasar daripada matlamat asasnya sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini, terutamanya sebagai umat Islam. Maka saya mengambil pendekatan malam ni, kita ambil lah tajuknya, nak katakan bebas tak bebas benar dah. Kalau bebas ni merayau tajuk kan. Jadi walaupun tuan rumah beritahu tak terikat tajuk apa-apa, saya ikatkanlah tajuk malam ini, iaitu tajuknya takut kita kepada Allah. Takut ke Allah Ta'ala. Sebab hari ni orang cakap takut tak? Takut ke Allah? Takut, betul takut, tapi perangai macam tak takut kan. Dia tahu kalau betul dia takut, apa Allah Ta'ala suruh tentu dia buat, apa Allah Ta'ala larang tentu dia tinggal. Tetapi selambelan je bahasa budak sekarang, selambelan, benda yang dilarang Allah tu lagi dia buat, benda yang disuruh tak nak pula dia buat. Macam itulah kaedah dia. Jadi demikianlah tadi ceramah yang telah saya sampaikan. Huraian yang ringkas, padat. Lepas ni kita bolehlah kan, macam tu, tak ada panjanglah sikit kan. Jauh-jauh datang sekejap benar ceramah kan. Saya seronok 2 hari ni, saya datang Pulau Pinang ni pun rasa seronok sangat. Tak tahu kenapa. 2-3 kali saya datang, saya rasa macam saya perlu cari rumah satu kat sini, tak tahu kenapa. Tentu kan, lain macam bunyi kan. Itulah kan, malam ni dengan izin Allah tu kita ada. Kita kena ingat tu, apa juga yang kita ada, apa juga yang kita dapat, semua dengan izin Allah. Saya selalu bawa IM4A. Itulah ubat untuk penyakit manusia hari ni. IM4A, ingat mati for Allah. IM4U dah lama dah ni kita tukar. IM4A, A huruf besar, ingat mati for Allah. Perangai manusia hari ni macam orang tak ingat mati. Ramai, betul, ramai. Macam dia rasa macam dia hidup 1000 tahun. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu tak payah tunggu, tak payah 50 tahun. Seorang budak tu datang, macam mana tak, bukan budak tu, mak ayah dia datang jumpa saya dekat Wangsa Maju KL, jumpa saya sebelum sebelum isyak, lepas isyak. Waktu tu dia ingat ceramah lepas isyak, ceramah Pak Maghrib, dia datang jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz, saya bawa hajat anak saya. Kenapa? Anak saya nak sangat jumpa Ustaz, tapi kami datang jumpa. Anak mana? Anak saya dah meninggal dah Ustaz. Berapa umur? 11 tahun, meninggal dunia dalam tidur. 11 tahun. Setiap malam Ustaz, tak pernah lepas, tak pernah miss tengok video Ustaz. Korang jangan takut pula tengok video aku, bukan sebab itu mati tau. Tahu. Jadi cuma budak tu setiap bukan video Samsul Debat je lah dia tengok, video orang lain pun dia tengok. Tadi ada yang tanya, kenapa lah nama Samsul Debat? Puncanya penganjur terlupa nama saya. Itu je. Dulu kalau saya ceramah, orang jemput Syamsul Amri bin Haji Ismail,
Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Macam tu jawatan saya dulu. Jadi ada penganjur dekat puncak Setiawangsa tu, dia terlupa nama penuh saya. Siapa entah nama budak tu, Samsul apa entah, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ini Syamsul Debat. Melekatlah nama tu. Salah seorang yang dengar ceramah semalam tu CEO TV Al-Hijrah. Semua menyangkakan nama saya memang Syamsul Al-Debati. Bukan sebenarnya. Nama bapa saya Ismail. Kan? Macam tu lah. Jadi saya dah jawab ya. Jangan tanya lagi dah. Ada yang tanya dalam Facebook, kenapa nama bapa ada debat? Itulah, kalau tak pandai jangan tunjuk kat orang, dia diam lah. Kan? Itulah dia kan. Jadi hidup kita ni sementara, bila-bila boleh mati. Ada orang tu jalan, bab jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh dalam lubang tu, orang ingat dia mati dah, sebab dalam botol lubang tu dah keluar dah. Jatuh lubang dalam gila, tak nampak, golap bumin. Contoh ayat dah, golap tak nampak apa. Orang ingat memang mati, confirm mati ni. Pakai tali, tarik sampai atas, rupa-rupanya tak mati, dia pengsan tak mati. Kuasa Allah. Cek jantung dia, oh nadi semua ada lagi. Bapa tu bila dia terjaga, semua cakap, bang macam ni abang, macam dia baru sadar. Kenapa abang jatuh dalam lubang, dalam gila bang, tapi abang tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu, tadi jatuh tak mati, sebab tengok lubang tu mati. Nak tunjukkan kerahsiaan takdir. Tak tahu macam mana boleh mati. Kan? Kita cakap-cakap, kita masuk hospital kan, tengok orang tu ni tak besok lusa ni, ayat kan, ni tak rasa mati dah tu besok tu. Yang bercakap tu mati dulu, keluar hospital, kena langgar ke teksi, tak tengok kiri kanan. Sudahnya yang elok keluar besok tu, dia yang baca Yasin untuk orang yang mati tu. Nak cakap apa? Betul tak? Bayangkan kita ni hidup sementara, tak tahu mati bila. Nabi Yaqub yang kawan baik dengan malaikat maut pun tak tahu mati bila. Nabi Yaqub kawan baik dengan malaikat maut. Bayangkan kalau kita dapat kawan baik dengan malaikat maut, apa perasaan? Kawan dengan menteri pun tak macam tu rasa tu. Kawan dengan malaikat maut, bayanglah dapat minum kopi kat depan dengan dia. Malaikat maut minum kan. Contoh. Macam kan? Ya. Tuan contoh minum malaikat maut. Contoh tau tu. Mak besar lah cawan ni. Kan? Macam mana? Kita minum dengan dia. Minum beria, lepas tu kita punya kawan datang, dia pun datang jumpa kita kan. Weh, siapa tu? Siapa? Macam kan kau tak kenal ni siapa? Ni malaikat maut tau. Kau cubalah buat perangai, aku suruh cabut nyawa kau kan. Macam tu lebih kurang gitu kan. Macam tu. Punya hebat nak dapat kawan dengan malaikat maut. Malaikat maut setiap kali datang kan, akan tanya, apa Nabi Yaqub akan tanya, wahai sahabatku, kau datang hari ni nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Macam tu lah lebih kurang kami. Sesungguhnya aku datang hari ni nak ziarah engkau, wahai Yaqub. Datang lagi, kau hari ni nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku, wahai Yaqub. Aku datang nak ziarah engkau. Suatu hari tu Nabi Yaqub dah tak tahan. Wahai sahabatku, boleh tak kau bantu aku satu perkara? Kau sebutlah Yaqub, apa yang boleh aku bantu kau? Kalau boleh janganlah kau terus cabutnya nyawa aku, bagilah tanda-tanda. Jangan risau wahai Yaqub, aku janji paling tidak 3 tanda aku bagi kat engkau. Seronoklah Nabi Yaqub. Setiap hari Nabi Yaqub tanya, kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa? Aku datang nak ziarah engkau. Aku datang nak ziarah engkau. Sampailah satu hari tu, hari ni kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Wahai Yaqub, sesungguhnya hari ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Terkejut Nabi Yaqub, bukankah kau dah janji dulu kau nak bagi aku 3 tanda? Wahai sahabatku Yaqub, sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda ni kat kau. Apa tandanya? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda tu? Dah ada belum? Dah kan? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tanda tu? Dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah. Cukup 3 tanda, jangan banyak cerita, standby.
Soalan bocor, tinggal nak mati dah, malam ni baring, ni rasa mati dah, ni macam tu ya. Betul. Dan menurut kajian di Malaysia, golongan yang mati dulu memang jantan, bukan perempuan. Orang lelaki mati dulu, jangan perasan hidup lama. Cuba tengok jumlah bapa tunggal dengan ibu tunggal, berapa, mana lagi ramai? Ibu tunggal. Orang lelaki tengah baca surat khabar mati, jarang dengar orang perempuan baca surat khabar mati. Orang perempuan panjang umur dia, panjang umur. Tu sebab orang perempuan dengan orang lelaki ni taat, ikut cakap dia, jangan banyak cekadak. Sebab orang lelaki bila-bila boleh mati, apa dia nak setuju je, faham? Faham tak ni? Faham tak? Ni saya cakap terang ni, bayangkan kita melawan cakap dia, besok tu dia mati, nampak? Setuju je. Orang perempuan senang masuk syurga tau. Yang pertama, jaga solat. Alhamdulillah, jaga solat. Tolakung macam-macam kala. Kedua, jaga puasa. Alhamdulillah, jaga puasa melainkan hari ABC Allah bagi cuti. Ketiga, taat. Yang ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Alhamdulillah, senang. Yang keempat, taat perintah suami. Mulai hari ni taatlah segala perintah suami. Setuju tak? Tak dapat dia jawab dah. Tu yang payah tu. Setuju tak? Tak setuju. Okeylah, saya betulkan balik. Taatlah perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Setuju tak? Orang lelaki kahwin baik tak? Baik, alhamdulillah. Selesai masalah. Gurau ya. Lepas ni adalah surat kat pengurusi Masjid Hashim Yahya, mulai hari ni tuan pengurusi masjid tolong jangan panggil lagi penceramah ni, kata. Tak adalah. Alah, yang seorang pun tak adil nak lebih, betul tak? Betul tak? Kena ambil hati, ambil hati. Kadang orang lelaki ni bukan apa, kasih sayangnya terlalu banyak. Dia bila bagi kasih sayang kat melimpah ruah, membazir kan, macam tu. Aduh, hai. Lain tajuk tu lah, pasal mati tadi. Dia senang lagi fokus lah macam tu lah kan. Dia berani cakap ni sebab jauh dari rumah tu. Dia berani cakap kat rumah pun belum tahu lagi. Dia bukan takut bini, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi kata berlemah lembutlah kepada isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi tak sebut tau, taatlah apa, tak berlemah lembut pada isteri kamu kalau isteri kamu lembut pada kamu. Nabi tak sebut. Maknanya kalau isteri kita ni jenis loudspeaker, jenis garam pun kita kena lemah lembut dengan dia. Faham? Dia bukan takut bini menakutkan, dia lain. Macam tu. Jadi taatlah kepada perintah Allah ini dan juga perintah Rasul kita, berlemah lembut tu dia. Orang perempuan pula, kalau orang lelaki dah lemah lembut tu jangan ambil kesempatan. Okay. Orang lelaki ni kadang tu lah dia berkorban banyak sebenarnya. Tapi orang perempuan berkorban dia tu nampak. Orang lelaki tak boleh nak lawan pengorbanan orang perempuan walaupun lelaki banyak berkorban. Bayangkanlah orang perempuan beranak macam mana punya sakit. Sakit orang perempuan beranak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ya Allah, sakitnya tak dapat bayangkan. Walaupun teman dalam bilik bersalin dengan, sabar yang sakit bang, abang tahu. Mana abang tahu? Dia marah lah kita kat situ. Payah. Kita cakap tahu pun payah, jadi abang tak tahu kan marah juga kan. Itulah dia. Orang perempuan dengan tahap itu sakit dia beranak, tak pernah dia putus asa, tetap nak beranak lagi. Nampak? Orang lelaki apa yang paling sakit dalam hidup dia? Sunat. Itu pun tak ada siapa sanggup mengulangnya sekali lagi kan. Ceritakan anak bukan main lagi. Tak sakit long, sikit dia macam gigit semut. Cuba layar sekali lagi, tengok langsung dia apa yang ada. Itu yang saya respect orang perempuan tu. Saya tengok yang tu, yang dekat, yang wanita hari ni yang saya jadi tetamu tahun lepas kan. Saya tanya masa tu dia tetamu WHI, anak dia 14 orang. 14 orang. Saya tanya dia, susah tak beranak puan? Senang je. Bayang dia jawab, senang aja.
Jarang perempuan jawab macam tu. Yelah, macam mana tak senang, dia kata. Lahir-lahir je suami take over. Suami jaga, suami tukar pampers, suami mandikan, suami siapkan susu dia apa semua. Ya Allah, senangnya. Ya Allah. Orang perempuan mana? Kalau macam tu semua orang senang boleh cakap tu. Kan? Tu dia. Orang lelaki tak dapat. Cuba tanya orang lelaki, anak berapa ramai dah? Baru 8. Tu lakinya jawapan tu. Baru 8. Cuba tanya orang perempuan, berapa anak dah? Dah 8 dah. Tu orang perempuan jawab tu. Cuba tanya orang lelaki, nak anak lagi tak? Kalau ada rezeki, apalah salahnya? Tu orang lelaki tu. Tanya orang perempuan, nak beranak lagi tak? Tak ada kerja lain, beranak, bagilah orang lain pula. Contoh. Kok ya dapat lah macam tu. Balik pada ingat mati tu. Hidup kita ni sementara. Itu sebabnya kalau kita nak selamat hidup dunia akhirat, matlamat kita, hidup kita sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Senang ya falsafah ni. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Belajar dengan sahabat-sahabat yang berasal dari Bangladesh. Apa maksud belajar? Orang Bangladesh, cuba tengok. Dia dekat Malaysia ni, dia tak kisah duduk dalam kontena tepi somak, dia tak kisah. Dia pakai baju biru, seluar hijau, kasut kuning, tak ada hal. Pegang tangan melintah jalan, tadi nampak tak ada hal, kata tak? Tak ada hal. Dia makan nasi putih tu, dia bubuh kuah kadang-kadang dengan kentang itu. Lauk memang tak ada, minum air kosong, tak ada hal. Sebab apa? Dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Duit dia semua dia kirim Bangladesh, balik Bangladesh, balik Bangladesh. Balik rumah, balik ke kampung, dia dah habis kerja, balik kampung, rumah besar, kereta besar, semua besar. Bini pun besar, dapat duit banyak. Jadi makna kata dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Macam tu gak kita kat atas dunia ni. Dunia ni sementara sifat yang bergaduh-gaduh. Kenapa? Yang kita marah orang tu pegang jawatan ketua kampung, marah orang tu jadi ketua bahagian, marah orang tu wakil jadi wakil rakyat, marah orang tu jadi pegang jawatan, semua marah. Yang kita marah kenapa? Semua sementara sifatnya. Sementara sifatnya. Duduk ni, kursi ni pun sementara sifatnya, kursi ni. Nampak pun, untunglah dia duduk kursi tinggi, empuk pula tu. Kursi ni kalau orang tarik terbalik je. Sementara sifat dia. Meja ni sampai masa ni habis, sifat dia sementara. Pegang jawatan, jadi pegawai daerah ke, jadi tak kisahlah, jadi pegawai-pegawai ke, pangkat besar, sampai masa dia pencen, habis ke jawatan tu, ganti orang lain. Makna bukan hak kita, pinjaman semua kan. Rumah kita bukan bawa masuk dalam kubur, tak masuk dalam kubur. Nak belagak-belagak kenapa? Tak payah nak belagak-belagak, tak ada apa pun. Kereta besar sampai masa, berapa lama rasa kereta baru tu baru? Kereta baru, berapa lama rasa baru? Cuba cakap. Lepas tahun dah boring. Lepas tahun boring. Ada orang tu rumah kereta dah macam used car, 8 biji kereta, sampai satu kereta tu tak boleh start punya, lama tak bawa kereta. Ada orang tu kereta tu dipunggah ke sana kemari tu lah, dikojon kereta tu sampai jahanam gitu kan? Sebab apa? Semua sementara sifat. Bini lawa, berapa lama lawa? Suami handsome, berapa lama handsome? Sampai masa tak handsome pun. Jadi jangan kecewa suami tak handsome, jangan kecewa isteri tidak secantik Nilofa, jangan kecewa. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka tak ada dah, memang gelap kat sama ya. Contohnya orang tua-tua dulu tu, sebab saya bawa tu baru-baru ni dalam radio, baru ni saya bawa tajuk tu, bercinta selepas kahwin. Susah budak sekarang ni, bercinta bukan main lagi. Kita kena jaga ni benda-benda ni. Anak baru bertunang kau bagi lesen naik motor, apa hal? Baru bertunang, mak bapak elok-elok jalan ni lah, bangang motor. Aduh, bukan orang sini lah, ni orang New Zealand saya kat ni. Orang sini okey. Dia belum kahwin, baru bertunang, apa hal bagi dia naik berdua-duaan? Naik kereta tak apa, siapa cakap? Manjang salah dia. Pegang dia atau pegang paha? Jangan tu. Pakaian anak kita tengok. Jangan cakap memang betul mak bapak tidak mewarisi dosa anak-anak itu, dia takkan tanggung, melainkan kecuaian mak ayah tu membiarkan benda-benda tak betul pada anak tu mak ayah tanggung.
Anak pakai baju ketat-ketat, kita suruh tutup aurat, bukan balut aurat. Ketat pakai dalam ketat dekat dada ni ada tulisan-tulisan, ada manik-manik berkilat-kilat. Orang lelaki silau, dah silau terpaksa lah baca. Apa dia tulis tu macam tu ah. Baju ketat, menyala-nyala tulisan, bila dah dekat-dekat tengok rupanya tulisan ni tulis apa tengok-tengok. Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia pun menjeling, dia nampak kata pasal tengok dia menjeling. Rupanya kat belakang ada tulis kalau nak cakap. Kita pun cakap, dek, manalah kau dapat baju ni, dek? Kat pasar malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. Tapi mak kau pakai, dia pakai untuk ayah kau kat rumah, bukannya untuk sesiapa. Engkau ni pakai untuk siapa? Anak pakai ketat-ketat, anak pakai, itu punca kadang-kadang menyumbang kepada masalah-masalah kat luar. Kes-kes rogolnya, kes-kes sumbang mahramnya, macam-macam hal. Sekarang ni benda-benda pelik dah banyak. Tak takut ke kita? Anak kita sama macam budak perempuannya, nak yang pakai tudung tu, yang Islam tu, boleh nak bunuh diri sebabkan artis K-pop tu mati. Tak takut ke kita dengar benda macam tu? Dah mula pula berak beramai-ramai menyokong perkahwinan sejenis. Tak risau ke kita? Jantan kahwin dengan jantan, berlaga reket. Perempuan nak kahwin dengan perempuan. Itu yang presiden mana tu, Perdana Menteri mana, Afrika ke mana tu, dia kata dia akan penjarakan yang homoseksual dan juga lesbian ni duduk dalam satu sel, dan akan dibebaskan bila salah seorang padanya mengandung. Memang sampai bila tak keluar dari situ. Kan kita ni Islam ni dah jadi cantik tu, saya cerita tadi, dah tak takut dekat Tuhan, dah tak takut dah. Tak ada apa dah. Relax lah, biasa lah. Jangan sampai perkataan itu dilazimkan kepada masyarakat kita. Dia budak atau kena cakap lah, biasalah budak sekarang. Jangan cakap macam tu. Bila kita biasakan tu istilah dia membiasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi nanti besok yang biasa tu jadi betul. Tu kita takut, betulkan betul-betul. Bila disebut kita ni akan mati, sampai masanya kita akan dibangkitkan akhirat besok. Berapa ramai orang yang mati nanti, dia baru perasan dalam bekal dia yang bawa ke akhirat kosong, tak ada apa. Sebab mereka bersia-sia enjoy atas muka bumi, baru perasan bekalnya tak ada apa. Tu sebabnya kita ada kesedaran, alhamdulillah. Tu sebab saya tak boleh tolak jemputan ceramah di Masjid Hashim Yahya ni dengan tahap macam ni lah ramai jemaah subuh dia. Cara senyap tu ada harapan tu. Kan? Semua macam ni. Itu kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yalah, orang Yahudi cabar kita. Orang Yahudi kata kita tak takutlah dengan ancaman Islam ni selagi mana jemaah subuh dia tak lebih 3 saf. Dia cabar kita. Jadi kita kena jagalah. Pastikan subuh berjemaah. Takut sebab apa kena sembahyang jemaah ni? Kenapa takut? Sebab apa? Sebab itulah saham akhirat kita. Bila kita sembahyang jemaah, kita ajak anak-anak kita yang kecil-kecil ni semua sembahyang dengan kita. Sebab kanak-kanak yang berusia 4-5 tahun paling senang nak pupuk dia sembahyang jemaah berbanding kanak-kanak yang berusia 40 dan 50 tahun. Tu fakta tu. Sempat salin tak? Orang yang 40, 50 memang ke masjid, alhamdulillah ada harapan. 40, 50 tak sampai masjid lagi, payah. Memang payah. Besok anak kita 4-5 tahun daripada kecil biasa je bersama jemaah dengan kita, saham akhirat. Manalah tu kita dah masuk dalam kubur, anak kita dah kahwin. Dia cakap dengan isteri dia, yang mulai esok kita sembahyang jemaah sesama. Kenapa bang? Tiba-tiba je abang teringat dulu arwah abang dengan arwah mak tak pernah tinggal solat jemaah sama-sama. Bila cakap macam tu, dapat kita saham, dalam kubur pun dapat, akhirat pun dapat. Tu dia nak ajar. Kadang-kadang orang perempuan pagi-pagi itu masalah dia sembahyang seseorang, lepeh nyawa dia lipat telekung, bangun
bangunlah subuh. Dia dah subuh belagak macam dia so, aku dah syurga dah ni, kau yang neraka, macam tu lebih kurang. Cuma dia tak sebut lah. Bangunlah bang, abang bangunlah subuh. Abang lupa ke ustaz itu cakap selimut dia dah jadi kulit apa? Kulit babi tau. Suami dah babi-babi lah, dia sedap tidur. Kejut tu kejut lah, abang bangunlah bang subuh, abang bangunlah subuh, abang bangunlah subuh. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau ni ajak apa sebenarnya? Kau ajak subuh ke ajak apa? Kejut suami nak subuh ni paling senang, seolah-olah macam rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka, macam tu jawab. Ayah sangat. Jadi bila kita kejut subuh kan, sembahyang sama-sama, ya Allah, rumah tangga kita ni bercahaya tau. Betul. Abang bangun bang subuh. Yalah, insya-Allah. Suami masuk dalam bilik air, kumur-kumur kan, mandi, segarkan badan, kemudian ambil wuduk. Oh betul, ini dengan muka toya tu, kumur, ambil wuduk tu semua. Umar hadir. Macam rimau pun bangun. Allahu Akbar. Anak pun confused. Bapak dah angkat takbir ke belum tu? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Senyap ya. Tidur. Yang anak tu, yang bini kat belakang tidur dah orang tua ni. Bini dia pun waladhdallin, terperanjat langsung habis Fatihah. Coba kalau mandi, segarkan badan, lurus rapatkan saf, istau sufufakum, macam Imam Masjid Hashim Yahya. Allahu Akbar, bar. Anak pun dengan, woi ada gema woi. Masa bila abah beli speaker ni? Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang, suamiku. Ya, betul. Baru betul. Anak pun, ya Allah, ayahku. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah agak. Tak apa, yang penting jadi imam tu. Faham tak? Sebab anak kita tu, ya Allah, ayah setiap hari akan kejut kita. Dia dah biasa kan. Yang paling penting bila dah habis tu semua, Al-Fatihah, doa, ya Allah. Doa bahasa Melayu pun tak apa dengan keluarga ni. Lepas alhamdulillah alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Saya doa macam tu lah. Sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Seronok tak orang perempuan? Seronok tak? Seronok tak? Bini aku kau seronok kenapa? Ada contoh. Menyesal aku jawab kong hajan. Tak adalah, jelah kalau suami kita terseronok lah kan, ayalah kan. Sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak mesti tengok mak dia, pandang depan lah, sibuk aja tu. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah, nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, tahu tak apa dia jawab tu. Tu doa. Tapi orang perempuan hati-hati. Bila suami berdoa, dengar betul-betul.
Jangan main amin je, dengar betul-betul. Terutama pada part-part yang tak clear tu. Ya Allah, kau berikanlah aku ni, ya Allah. Bahaya. Itu kan tak apa dengar ujung tu kan. Tu kena tengok tu. Aku telah lama berhasrat untuk ni, ya Allah. Kau memudahkanlah urusanku agar ni, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Macam tu kan. Jangan dengar tu. Tapi doa tak payah spesifik. Doa, ya Allah berikanlah rezeki yang terbaik kepada keluargaku. Macam tu je. Ya Allah berikanlah anak aku keputusan yang terbaik dalam peperiksaan ini, ya Allah. Macam tu. Ya Allah kau bagilah anak aku 10 A, ya Allah. Biru muka nak kat belakang. Sebab subjek ambil 8 ni. Macam mana nak dapat 10 ni, gila ni weh. Macam tu lah. Jadi dia anak ambil subjek berapa pun tak tahu. Nampak tak? Tu dia. Hidup ikut syariat tu. Ikut syariat betul-betul. Dan kalau kita tengok, kita nak masuk syurga ni, selain pada tu kita jaga solat. Yang kedua apa? Selawat banyak-banyak kepada Nabi dengan keluarga kita. Bila buat sambutan Maulid Rasul kat peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat masjid, kita buat peringkat rumah. Malam ni kita akan buat perarakan Maulid Rasul, mengelilingi rumah kita 2 kali. Tak payahlah dalam rumah tu selawat dah. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik. Ikutlah kan selawat. Sebab Nabi sebut apa? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Itu adalah password nak masuk syurga. Sebab akhirat besok kita cari bantuan, cari Nabi ni tak boleh tolong, jumpa Nabi ni tak boleh tolong, sampai jumpa Nabi kita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Nabi jawab, aku macam pernah dengar suara dia ni. Kat mana? Rupanya dia pernah berselawat. Tu dia. Nabi nak cam kita dengan cara selawat. Selawat banyak-banyak. Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutlah selalu nama Nabi. Itu sebab sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang lelaki kena ingat hanya untuk Nabi je tau. Kalau nama kita Muhammad, isteri panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu, tak boleh. Hanya untuk Nabi je. Jangan pukul rata pula, hanya untuk Nabi saja. Tu kadang-kadang orang silap tu. Tersebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat, sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat. Besar tu, bumi bahagian timur, bumi bahagian barat, di kanan, besar. Kemudian kepalanya di bawah arash dan kakinya di dasar bumi yang ketujuh. Besar macam mana? Besar, gadang, besar, kan? Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur di bawah arash. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Bayangkan, bulu-bulu jumlahnya menyamai makhluk di seluruh dunia ni. Banyak tak bulu tu? Banyak. Bila dia menyelam ke dalam lautan nur tu, bila dia keluar, dia kibas-kibas, setiap satu bulu mengeluarkan satu nur, kan? Dan kemudiannya setiap titisan itu Allah jadikan malaikat yang memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Tu sebab jangan pandang kecil selawat ni. Selawat banyak-banyak, tanda kasih sayang kita pada Nabi. Nabi sebut al-bakhil allazi zukirtu indahu, apa dia? Al-bakhil, orang yang kedakut, zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang disebut nama aku dia tak selawat, tu orang paling kedakut sekali. Asal makna tak bagi sumbangan tu bukan kedakut lagi tu, tapi tak selawat tu bapak kedakut. Iyalah, buat tak tahu ada. Orang selawat dia macam tu, maiming je.
Itu sebabnya orang yang datang sembahyang jemaah kat masjid ada harapan dia, sebab setiap kali dah habis sembahyang, dah habis doa imam sallallahu alaihi Muhammad, dia salam-salam tu kan. Tu dia. Ingat tu. Setengah hukamat mengatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Maknanya jangan makan banyak-banyak melainkan lepas ceramah ini. Tak adalah makna jasad kita ni jangan banyak sangat makan. Kalau nak selamat jasad dah diberitahu dah. Kemudian keselamatan roh adalah pada sedikitnya dosa. Roh kita nak selamat, sikit dosa. Dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak selamat kita ke dalam agama kita, banyakkan selawat ke atas Nabi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 18, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan apa yang diusahakan esok hari kiamat. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Contoh macam malam ni projek karya peduli 3 bagi membantu golongan asnaf dalam karya Masjid Hashim Yahya seramai 150 orang, anggaran kos RM9,000. Malam ni dah boleh settle, kau tim lalu tabung, belum sampai tabung dah keluar duit macam tu. Jangan buat-buat tak buat duit macam tu, tak ada. Orang lelaki kuat sikit lah alasan dia, sebab dia pakai kain plekat, tak ada poket, betul. Tak apa, balik kan bank in transfer, dengan phone sekarang semua boleh online kan. Boleh. Jadi itu ada petugas-petugas, lepas ni dah boleh mula dah mengutipnya. Okey, maknanya ni contoh Allah Taala memerhatikan apa juga yang kita buat. Allah Taala nampak, bagilah seikhlas hati, bantu orang. Ada pandangan menyatakan kita mencuci dosa dengan amalan-amalan baik. Nampak orang susah kita tolong, kan? Mak saya gitu, macam mana dengan grup mengaji marhaban berzanji, dia kumpul duit RM50 seorang, RM50 seorang setiap bulan, macam sistem kutu lah, lebih kurang macam tu. Kutip duit, kutip, akhirnya sampai hujung tahun cukup duitnya, hantar seorang yang orang susah, yang rajin, orang perempuan yang susah rajin pergi surau, hantar dia pergi umrah. Macam tu kan, tak susah nak buat baik ni kan. Sesungguhnya malaikat langit bumi siang dan malam pada hari kiamat nanti mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat. Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikan. Bumi memberi saksi kepada mukmin yang zahid seraya berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku. Maka legalah orang mukmin yang zahid itu. Ia memberikan juga kesaksian ke atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah ketika dia dihisab. Maknanya akhirat besok kita tak cakap pun, ni anggota badan kita boleh cakap, bumi ni boleh bercakap, langit, pokok, keliling, makhluk-makhluk yang keliling kita semua boleh bercakap, akan mempersaksikan apa yang kita buat. Kita masuk duit tu sap kan, ada yang nampak, dah dicatat dah oleh malaikat, niat dah kira dah. Kalau benda baik ni, punyalah Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Macam tu sekali. Orang mukmin, iaitu orang yang beriman, adalah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini pula menurut Abu Laits As-Samarkandi menyatakan bahawa orang yang takut kepada Allah ni kelihatannya pada 7 perkara. Apakah 7 perkara itu? Itu persoalannya. Takut kepada Allah kelihatan pada 7 perkara. Kalau 7 ni kita jaga, maknanya kita ni masuk dalam kategori orang mukmin yang takut kepada Allah. Apakah dia? Yang pertama, kelihatan pada lisannya, cakapnya. Cakap ni ada 2, lisan ni ada 2, satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Hari ni lisan berlidah yang kita cakap ni, ya Allah tak sangka betul, napa dengar cerita lah, dengar cerita macam tu cerita macam tu lah lebih kurang kan. Ya Allah tak sangka betul haji tu dia umur 65 dapat bini umur 25, betul ke? Macam tu lah lebih kurang macam tu lah.
Aku ni ngajuk je, tak tidak bunyi tu. Betul ke? Macam tu betul? Betul macam tu? Umur 25 bininya, weh, betul ke kau ni mandai? Betul, aku tengok dengan mata aku, dia belum buta lagi lah. Nampak cerita, sedap cerita. Dia buat benda baik, bernikah, bukan buat benda-benda tak baik. Yang kita cuba doa, alhamdulillah dapat ada isteri yang tegap, boleh jaga dia. Dia pun dah lama menduda, kan macam tu elok cakap. Ini tak, dia dapat bini muda umur 25, malam pertama mati tu. La ilaha illallah, jangan cakap macam tu, tak baik. Astaghfirullahalazim. Cuba tanya orang perempuan tu, kenapa kau suka sangat dengan suami kau? Bukan ke umur dia dah 65 tahun? Pertamanya dia romantik. Kau orang tua tu romantik. Kedua, dia lemah lembut, dia penyayang. Setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak, tak terdengar. Kan, tu dia. Doa yang baik-baik ajalah, jangan lisan kita. Sebab hari ni cuba tengok, saya ni nak tegur juga ni. Benda ni tak berlaku lah dekat masjid Jemaah Masjid Hashimi Yahya, dekat sini tak ada. Dekat Kampung Dondoi tak ada. Ni kat tempat lain ni, dekat Perak Road ni tak ada. Ni cerita ni kat belah-belah mana, Uganda ke mana tak tahu lah. Bila mengutuk orang, marah orang, kita nak marah-marah lah dalam Facebook, marah-marah, tapi ada adab dia. Maki hamun, sebut kepala tut kau, anak haram. Ya Allah, kita ni cuba tanya balik, Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Balun ni tak puas hati ni program malam tak puas hati, dia tak puas hati, agak ni macam tu lah. Orang Uganda tadilah, bukan orang sini. Tak puas hati, tak apa benda orang masjid ni buat program tak apa-apa, duit banyak, program tak ada. La ilaha illallah. Suka-suka tu dia dalam Facebook. Orang dah jawab pun dia tak nak dengar, main balun je. Ingat senang kan nak buat program-program ni, susah tapi buat juga. Patut kita terima kasih ke AJK. Terima kasih lah Tuan Kuasa Masjid buat program baik-baik macam ni. Tentulah, duit banyak, program tak ada. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Sebab tuan-tuan, dapat ni, kita dapat nikmat ni. Ada masjid yang macam ni punya indah, cantik, dengan reka bentuk lama, ada yang dikekalkan, ada juga baru. Adunan itu masjid itu, rumah Allah ni selesa. Datanglah, cuba tengok taman-taman perumahan yang baru kat luar sana. Cuba tengok, struggle, huru-hara nak cari tapak pun tak ada. Ada orang duit ada, tapak tak ada. Ada tempat tu tapak ada, duit tak ada. Ada satu tempat tu duit ada, tapak ada, orang tak ada. Ada juga. Kita ni dah ada masjid macam ni, datang ramai-ramai, hidupkan rumah Allah. Tapi bila orang datang ke masjid ni, jangan ingat ni rumah Allah. Jangan kita sindi-sindi orang tu datang, yang tak pernah datang tiba-tiba datang macamlah rumah kita. Ni rumah Allah, siapa-siapa boleh datang. Ni kita sound dia. Ni kau tiba-tiba datang ni nak kenduri ni, memang perangai orang kita ni gemar datang tengok kenduri. Tapi jangan tersindir dia. Cuba cakap elok, seronok tengok kau datang, walaupun tahu kau nak kenduri, tapi kau lepas kenduri janganlah kau tak datang. Datanglah, aku tahu seronok bila kau datang. Iya ke ni? Iya. Mudah-mudahan hati dia terbuka untuk join kita. Macam tu, macam tu, bagi galakan. Jadi 7 perkara tadi. Yang pertama, lisan ni jaga, mulut jangan cakap benda. Kadang-kadang kita ni bercakap gemar buat ghibah dan fitnah, bercakap benda-benda tak elok pasal orang. Bayangkan ada seorang perempuan berjumpa dengan Nabi. Perempuan ni kebetulan saiznya genit macam Khairah tu. Khairah kekasih Pak Serela macam tu lah, dia punya saiz tu kecil-kecil macam tu kan? Tengok tak ni kekasih Pak, dia dah Kak Ros dah tahu belum? Dah tahu belum Kak Ros? Dah tahu dah. Tak ada lah, saiz dia kecil-kecil macam tu. Dia jumpa dengan Nabi. Kemudian bila dia balik, isteri Nabi Aisyah kata, ya Rasulullah, kecilnya dia, lebih kurang macam tu. Nabi kata, sesungguhnya isteriku, engkau sedang membuat ghibah, kata. Makna bercakap benda tak elok pasal orang. Bayangkan, cerita saiz bukan kutuk tau, cerita saiz dia. Kita lebih lagi daripada tu kita cakap. Makna ada orang pakai fashion baju macam ni lagi, contoh. Itu pun tak boleh.
Macam saya tadi lalu tadi kan, saya maafkan lah orang yang ngumpat-ngumpat saya tadi, saya maafkan. Tingginya dia, tingginya. Kau dengar orang perempuan cakap tadi, dengar. Tingginya macam orang kayu dia buat aku. Dalam TV nampak gemuk lagi, kau hajar. Itu pun saya maafkan, tak ada masalah. Tapi bayangan sebut itu pun tak boleh, apatah lagi kita bercakap benda-benda yang tidak digemari dan tidak disukai oleh mempunyai badan. Bayangkan, mulut kita kadang senang bercakap. Hari ni dalam Facebook orang boleh letak muka orang, badan tu badan binatang, boleh buat. Mana pergi nilai-nilai agama dalam pertimbangan kita? Nabi aja apa? Allah Ta'ala boleh izin ke kita buat macam tu? Allah Ta'ala boleh ampunkan ke dosa kita macam tu? Tak, selagi mana orang yang kita kutuk tu tak maafkan kita. Bayangkan, akhirat nanti akan ada dibuka satu mahkamah mahsyar. Masa mahkamah mahsyar tu dibuka, beratur orang dekat kita ni sebab nak tuntut pahala daripada kita, sebab banyak betul kita kutuk dia. Beratur panjang, apa hal kita kutuk dia macam ni, dia ambil pahala pada berat tadi, ringan, ambil satu pahala, sudahnya habis dah pahala tu. Ya Allah, dah habis dah pahala aku ni, dia orang ni beratur lagi, kenapa? Balik. Tak, Allah Ta'ala perintahkan lepas tu apa? Dosa orang tu pula kita ambil sebab pahala kita dah habis. Itu sebab berhenti bercerita pasal orang ni. Masyarakat kita ni makin teruk bercerita pasal orang. Nak pula ni musim dah nak sampai. Tahu musim tidak lama lagi akan berlangsungnya, selepas perayaan Limau ni akan berlangsung satu lagi raya yang sangat besar. Dia dah mula ni menyebar-nyebar cerita ni macam-macam. Tak ada fikir kita dalam kita nak tegur-tegurlah cara berhikmah. Membalun ni semua tak berguna, ni semua tak boleh pakai, kapik semua keluar. Samsul Debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat, jangan saya sebut. Contoh lah kan, contoh orang tak sebut pun aku sebut kan. Jadi contohnya tu kita sedap-sedap bercakap kan. Kadang kita sebab bantai tak tahu cerita pun. Itu sebab Mufti Arab Saudi itu pun pesan, banyakkanlah menumpukan perhatian kepada tugas-tugas kamu daripada bercerita soal yang kamu tidak tahu menahu. Cerita pasal jiran dia, cerita pasal orang, cerita pasal buat apa? Mengurangkan pahala kita. Cari saham akhirat yang tak baik, buat apa? Cakap benda-benda yang baik. Bila orang cakap dengan kita, aku dengar kan anak gayah kan kena tangkap, kau ni tak baik cakap macam tu. Dah lah, tak cerita pasal orang, buat dosa je. Terus kita potong macam tu, senang. Betul, aku dengar Samsul Debat kan, Samsul Debat dengarnya dia demand tau, kalau tak ada 10,000 jangan panggil dia. Dia cakap macam tu. Ya Allah, teruk betul fitnah. Memang saya tak tolak kalau orang bagi, tapi saya tak nak minta kalau orang bagi, memanglah ambil, betul tak kan? Saya tak ada hal, orang bayar RM50 pun saya datang, tapi itulah sekali. Tak adalah, yang penting booking okey je. Saya nyelit saya datang. Kalau kebetulan saya kat Penang boleh nyelit dan saya datang lah, tak ada masalah tu. Yang paling tak tahan tu sebab mak saya dah pesan. Mak saya yang marah saya dulu kalau dengar demand-demand ni. Mak saya marah. Betul lah dengar kau sekarang ni dengar minta beribu-ribu sekarang ni. Betul ke? Mana ada mak, siapa cakap tu, orang tu cakap. Rupa-rupanya boleh cek balik. Ada satu sekolah tu sampai cerita sampai kat mak saya. Semak-semak balik, rupa-rupanya orang tu lambat booking dengan saya. Tarikh dah penuh, tak tahu nak jawab apa kat pihak sekolah tu. Dia cakap Samsul Debat tu minta mahal, so tak jadi ambil dengan dia. Nak tutup kesalahan ni, dah aku yang kena. Tak asal kena dengan mak tau. Iya, geram betul tentulah. Tapi kita sabarlah kan, sabar. Betul. Jangan kita bawa-bawa cerita lagi pasal orang. Kita tak tahu, jangan cakap. Tetapi kalau orang yang pegang jawatan macam ketua bahagian, kan, ketua kampung, penghulu, memang AJK masjid, kena ingat, pegang jawatan memang datang dengan package cakap-cakap orang, kena sabar. Kalau takut dipukul ombak, jangan berumah di tepi pantai. Macam tu lah. Tapi kita jadi ketua kena sabar. Nabi dulu apa Nabi tak kena cakap. Kita baru kena cakap sikit dah melenting. Sabar. Nabi kena lagi teruk tau. Nabi tengah sujud solat, isteri bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta letak kat tengkuk Nabi tu. Tu perempuan tua yang buta tu.
yang maki hamun Nabi setiap kali Nabi lalu. Ingat tak kisah maki hamun apa tak disebut dah. Semua dibalun. Tapi Nabi balas balik tak? Tak. Satu hari Nabi tengok tak ada dak macam mana pergi makcik yang ada kat sini. Padan muka dia Rasulullah. Kenapa pula dia dah sakit tak boleh bangun? Jangan, tak baik. Nabi boleh pergi pula rumah dia suapkan makanan. Cuba kalau kita diberi peluang menyuapkan orang yang maki hamun kita setiap hari, bagaimanakah kaedah suapan itu? Cuba cakap. Agak-agak mau diradak sampai tercakik untuk tu kan. Tapi Nabi tak macam tu, dengan penuh kelembutan. Itu Nabi ajar kita dah. Pernah satu kisah, Nabi pergi ziarah Saidina Abu Bakar. Berbual-bual dengan Saidina Abu Bakar, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia makinya Saidina Abu Bakar. Macam-macam dia cakap, macam ni dia cakap. Kemudian Saidina Abu Bakar bangun, pandang dia. Senyap Arab Badui tu. Saidina Abu Bakar pun duduk balik dengan Nabi, sambung berbual. Nabi tersenyum. Arab Badui itu sambung balik maki dia, pum-pam semua keluar. Bangun sekali lagi Saidina Abu Bakar, senyap sekali lagi Arab Badui itu. Dia pun duduk berbual dengan Nabi. Nabi pun senyum sekali lagi. Kali ketiga bila Arab Badui itu sambung maki hamun tu, kali ini Saidina Abu Bakar tak boleh sabar, dia bangun, dia balas balik segala binatang yang ada kat kebun dia, daripada kambing sampai unta semua sebut. Dia balik, kau unta, kambing semua sebut. Bila sebut-sebut tu, Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Itu tandanya Nabi marah betul. Nabi kalau marah, bayangkan tahap Nabi paling marah, Nabi bangun, Nabi tak bagi salam. Itu kira marah sangat tu. Orang kita kalau bangun tengah dengan ceramah ni, dia keluar, dia tak kira marah tu. Sama ada sakit perut, nak buang air atau nak balik tu. Tapi Nabi nak tunjukkan mulia Nabi kita, tahap marah Nabi macam tu. Kita selagi tak kena penampar kat pipi tu, tutup marah gitu. Kemudian bila Nabi bangun, Saidina Abu Bakar rasa serba salah. Dia kejar Nabi, "Ya Rasulullah, kau beritahulah kepada aku apa salah aku. Jangan biarkan aku keliru ya Rasulullah." Apa Nabi jawab? "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya waktu kali pertama dia melemparkan kata-kata kesat kepada engkau dan engkau bersabar, kau terus berbual kepada aku tersenyum. Kenapa? Kerana aku melihat seramai-ramainya malaikat duduk di keliling kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Sebab sabar. Bila kali kedua dia maki kau lagi, kau teruskan bersabar dan berbual dengan aku nampak bertambah ramai malaikat yang duduk di keliling kau dan mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi apabila kali ketiga kau bangun, kau membalas balik cacian dan makian, pada ketika itu malaikat semua menghina kau dan meninggalkan kau. Dan pada ketika itu tempat malaikat itu diganti dengan syaitan dan menghasut kau supaya terus-terusan memaki hamun. Sebab itulah aku meninggalkan kau." Itu sebab kadang-kadang bila kita marah, rasa marah, malam lepas mayang tu fikir, kenapalah aku cakap macam tu? Sebab setan dah ambil alih. Itu sebab Nabi sebut dalam khutbah wida Nabi kan, Nabi cakap syaitan mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tetapi tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Itu dia. Memang ya, dia tak suruh kita keluar Islam pun, tapi dia usik sikit, usik sini sikit, usik ni sikit. Tengok time semayang lah. Time semayang jumpa barang hilang, Allahu Akbar lah, atas periuk rupanya. Masa tu selipar aku letak sini rupanya. Besok jadi tak program tu, tengah semayang fikir. Sebab apa? Sebab semayang berapa lama? Katalah 5 minit, 10 minit, campur zuhur, asar, maghrib, syam. Katalah campur total 10 minit setiap satu waktu, 50 minit. Campurlah sunat-sunat rawatib semua kan. Qabliyah ba'diyah, katalah kita ambil lah dalam 1 jam lah, 1 jam lebih sikit lah, 1 jam setengah lah kita ambil. Lagi 22 jam setengah semua urusan dunia. Disebabkan itulah 1 jam setengah ni pun terbawa-bawa hal dunia kadang-kadang. Masa itulah setan ngacau kita. Tengah semayang tu ditiup hidung gitu, pasal tak gatal hidung tu kerja setan kan tu. Allahu Akbar.
dah gatal hidung, sengit-sengit rasanya. Lepas tu tiup telinga. Tu memang tempat favourite dia tu. Lu celah-celah pelipat-pelipat tu semua dia tiup. Kat telinga tu yang gatal tu. Sami Allahu liman hamidah, garu tu. Celah-celah ketiak, celah-celah paha. Paling favourite celah punggung. Itu yang confuse, kentut ke tidak ni? Kentut ke tidak? Sap. Nabi pesan apa? Pedulian tu semua setan. Sap setan. Sap setan. Tapi kalau dah membobok bunyi kau jangan cakap tu setan. Pap setan. Orang belakang kau lah setan kan? Menghadap muka kawan tu kan? Tu semualah tu kan? Tu sebab, tapi memang betul dia memang mengganggu kita. Itu yang orang boleh semai maghrib sampai 8 rakaat. Sebab dia kita terlupa berapa rakaat dah tadi? Berapa rakaat? 2. Imam tu dah posan dengan itu. Dia cakap ambil yang sikit, manjang sikit ya. Tiap rakaat sikit. 3 ke 2 tadi? 2 tambah. 3 ke 2? Ambil 2. Sudah tak habis-habis sembahyang tu. Dah macam tarawih dah. Dah macam tarawih. Tu semua lah tu. Setannya kerja. Time azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Time maghrib, apa kerja setan? Budak main takraw, last point, main lagi tu, main bola, last goal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basuh motor lagi basah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kekasih Pak Serela. Red Velvet, Suri Hati, Mr. Pilot. Macam-macam drama ini kan. Hero seorang Cinderella lah, apalah, suamiku seorang penceramah. Macam tu lebih kurang tajuk. Semua macam-macam drama sekali, menyebabkan orang leka. Tak habis dengan itu, bersambung drama Korea pula. Annyeonghaseyo. Macam tu lebih kurang. Macam tu lebih kurang. Saya pernah pergi Korea tu, saya pandai sikit-sikit lah, ngajuk tu pandai lah. Sempat lah saya pergi Korea dulu. Saya belajar selamat pagi, annyeonghaseyo. Oh, saya tanya budak tu. Selamat petang, annyeonghaseyo. Oh. Selamat malam, annyeonghaseyo. Macam sama ya kan. Rupanya pagi, petang, malam memang sama. Berapa harga barang? Olma oh, macam tu. Nak minta kurang? Kakak cuseyo. Oh, saya confident, saya pergi, saya try. Annyeonghaseyo. Dia punya anyong. Apa saya tak ada seyo? Pendek yang rupanya dah dia ringkas kan lah. Saya tanyalah berapa harga? Olma dia pun jawab, kau jauh tu. Apa bodoh pula lah kau cakap. Belajar tak habis kan, belajar tak habis, susah. Tu. Tapi maknanya yang pertama, pada cakap-cakap kita jaga lisan kita. Dalam WhatsApp, WeChat, BeeTalk, Twitter, Facebook, jangan forward, jangan share kalau kita tak pasti betul atau tidaknya. Kita tanya, betul ke tidak ni? Jangan forward, habis itu. Kalau memang betul, benda tu boleh mengaibkan orang, jangan forward. Kalau benda tu memang tak betul, delete dan bagi tahu, tolong jangan forwardkan benda-benda macam ni. Benda ni mungkin boleh menjatuhkan maruah dan mengaibkan orang, dan benda boleh jadi fitnah. Macam tu cakap dengan orang, dapat pahala kita sebab nak menyelamatkan orang. Kita jaga aib orang, Allah Ta'ala jaga aib kita. Jangan lupa tau, kita semua ada kisah silam. Masa kecil dulu macam ni apa perangai. Dulu dia pernah mencuri dekat sini, dulu pernah ni. Kan ada perangai-perangai dulu. Jadi kita tak nak orang buka cerita tu, kita jangan buka cerita orang. Simple. Tu yang pertama. Tanda yang kedua adalah pada hatinya. Tadi lisan. Yang kedua, takut. Hati tu takut. Kalau takut pada Allah, hatinya tak ada perasaan wahan cintakan dunia. Tak ada apa pun. Macam saya ni kan fikir-fikir, ya Allah, tak ada apa pun. Dah tua dah saya ni. Saya umur saya berapa dah? 40 dah, tua dah. Baru-baru ni bila orang buat keluar kek tak dapat senyum lagi dah tua. 40 tu, ya Allah. Kalau saya kaji umur arwah ayah saya,
arwah abah saya meninggal ngam-ngam umur 50 tahun. Makna kalau umur saya ikut dia, maka tempoh saya tak sampai pun 10 tahun lagi. Macam tu je kira. Macam tu. Hidup sementara. Nak belagak-belagak buat apa? Orang yang ingat mati, saya sebut awal tadi, politik tentu tak tipu orang. Dia bila sebut politik tak semestinya wakil rakyat. Termasuk ketua kampung, termasuk ketua lorong, ketua blok. Politik, jawatan-jawatan yang kita pegang, kita tak tipu orang. Kita jaga amanah. Tak nak mati dalam keadaan amanah tak settle. Kedua, kalau kita ingat mati, ekonomi pun tak nipu orang, meniaga elok-elok. Hari ni travel umrah pun sanggup tipu orang. Setiap tahun berpuluh-puluh kes tipu orang pergi umrah ni. Termasuk Ustazah Hasni. Kenal Ustazah Hasni? Orang guna nama dia, jual konon dia nak pergi lawatan ke Baitul Maqdis. Sudahnya tak ada, tipu. Tuan-tuan hati-hatilah, tengok betul-betul. Ustazah Hasni mengadu kat saya. Lepas tu dia siap mengaku lagi dia jadi ejen Samsul Debat dekat Perak dengan Pulau Pinang. Suka dia je. Dah, sampai kena panggil keterangan apa, pergi buat laporan kat balai polis. Muhammad bayar 4,000 saja pergi umrah, paling murah di pasaran, lagi 3,000 ada datuk sponsor kan. Akhirnya mereka tawaf di KLIA, pukul 6 petang dah sampai kat Perak Road. Cepat balik hari je. Dah kena tipu, nak jawab apa lagi, dah kena tipu. Begitu juga kalau kita ingat mati, sosial kemasyarakatan pun tentu okey. Kita akan baik dengan semua orang. Tak ada nak sombong-sombong, nak belagak-belagak. Kenapa? Mati kita besok belum tentu lagi adik-beradik saudara mara sampai dulu. Siapa sampai? Jemaah masjid sampai dulu. Jemaah masjid susunkan tilam. Jemaah masjid ambil kain, susun tutupkan. Ani kiblat arah sini. Ambil kitab Yasin, pap susunkan. Dia orang yang tolong buat. Kita lagi sibuk nak merayu. Itu je sibuk. Betul tak? Nak belagak kenapa? Tak payah sombong-sombong. Ingat mati for Allah. Tu dia. Jadi hati ni jangan cinta dunia, jangan tamak, jangan ambil hak orang, jangan. Yang kadang-kadang ada orang sampai sanggup alihkan batu sempadan tanah sebab supaya tanah dia besar pada orang. Tak berbaloi ambil hak orang. Allah Ta'ala janji akan sempitkan lubang kubur dia sampai berselisih tulang rusuk dia. Jangan main-main. Tu dia. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Ingat tak? Sempat juga dia. Jangan tamak lah. Kadang ada duit sumbangan untuk orang, kita simpan. Tak apalah, aku simpan dulu dengan niat nak ambil. Ambil hak orang. Jangan dengki. Kenapa nak dengki-dengki? Punya teruk kat Malaysia ni, kena ingat, dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Dekat Malaysia ni sebabkan teruk, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Tak boleh tengok orang tu lebih sikit. Cuba kita seronok. Dengarnya man tu naik pangkat, alhamdulillah, mudah-mudahan dah tinggi pangkat, besok apa-apa kita susah boleh tolong kita. Macam tu fikir. Seronok saudara kita naik pangkat. Dengar dia naik pangkat, alah belagaknya, menyampahnya aku. Jangan macam tu. Dengar-dengar dia dapat ni dapat kenaikan gaji. Seronoknya, mesti buat kenduri tak lama lagi. Makan kenduri mah dia seronok kan macam tu senang. Anak dia dapat 6A 6A, alhamdulillah. Ada juga budak yang cerdik kat lorong ni. Apa susah sangat kan? Orang yang dengki pada orang lain samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Senang je safir dia dapat kahwin bini lawa artis pun kita marah. Dapat kahwin dengan artis, inilah belagak itu, bila nyampah aku corang kan. Jangan. Dia tak cakap apa pun, kita yang cakap. Kenapa kan? Mentang-mentang lah dapat gambar dengan Samsul Debat. Allah, sabarlah aku. Saya pergi kat Johor tu, ada seorang pakcik tu, Ustaz kita selfie boleh Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dia tarik saya ke tepi, dia keluar tapak tangan ni. Dia bukan keluar handphone, tapak tangan. Ustaz tengok Ustaz. Saya pun tengok lah. Ustaz, saya simpan dalam hati. Lain macam lain macam tu, falsafah tu. Ustaz, simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai bila-bila. Lain macam.
Saya pun cia macam tu, lebih kurang macam tu. Falsafah tu bagus, mesej dia tu jelas. Kita gemar simpan gambar dalam handphone, kadang kita tak simpan, tak cuci, sudahnya kena format balik, langsung hilang semua. Tak pernah belajar pada kesilapan, kan? Itulah dia. Tu keadaan ni pakcik tu. Saya ingat betul masa kat Mersing, saya masa tu dengan Fadilah Kamsah, turun tu dia ajak ambil gambar selfie. Ustaz, saya mana handphone tu, saya tengok lah tapak tangan. Ustaz, saya simpan dalam hati. Tersentuh hati saya. Saya ni memang tak kisah sangat, sebab kebanyakan yang nak ambil gambar dengan saya memang orang tua-tua. Alhamdulillah, yang tua-tua ni semua bagus. Dia doa, sebab dia tengok saya bukan keadaan berselera, tak ada. Dia keadaan dia memang mendoakan anak-anak, kan. Jarang sangatlah ada seorang budak perempuan politeknik, Samsul Debat dia kata. Saya pun ada juga yang muda. Saya pun ya Allah, mak saya minat betul, mak dia yang minat, bukan dia. Saya reda je lah nak buat macam mana, kan. Tu yang kedua, pada hati, ya. Yang kedua tamak, yang ketiga dengki, yang keempat jangan sombong. Hebat mana pun manusia, dia perlukan orang lain. Saya pernah naik kapal terbang pergi Kelantan. Orang duduk sebelah saya tu, kecil kapal terbang ni, sombongnya kau. Syukurlah naik kapal terbang, kan, 1 jam sampai Kelantan, Kota Baru ni. Cuba tengok orang naik bas pergi Kelantan je lah, terantuk-rantuk kepala dalam bas tu, tak sampai mak. Belum mak, belum. Punya lama tu, belum cerita rombongan lagi. Rombongan dengan orang kampung lagi teruk. Berhenti kencing belum teh. Dah bila sampai pun tak tahu. Jalan banyak je dulu ada yang tertinggal pula kat dalam toilet seorang tu. 10 jam, 15 jam pun mungkin. Ya. Orang yang naik kapal terbang syukur 1 jam dah sampai. Orang naik bas lama, 8-9 jam. Orang yang naik bas syukur sebab boleh tidur. Orang naik kereta tak boleh tidur. Tak percaya, tanya orang lelaki. Orang lelaki mana ada tidur? Jangan tanya orang perempuan. Jangan risau bang, saya temankan abang, no problem. Baru selekor pertama menganga tidur. Adik perempuan saya bawa dia ikut saya. Kak, kau masa tu belum kahwin, aku ikut balong ngak. Balong nak camak kat Terengganu ni semua. Okey belum daripada Seremban dekat dengan Bukit Putus. Belum Bukit Putus dah tidur. Berdengkur, la ilaha illallah. Sampai kat Masjid Pakar Terengganu, berhenti sembahyang subuh dulu. Kak, bangun kak subuh. Kat mana dah balong? Kat Pakar Terengganu. Tak adalah jauh sangat Terengganu ni, aku tampar kau kan, kau tahulah jauh tak jauh. Dah kau tidur memanglah tak jauh. Sedap aja cakap kan. Bengkak aja rasa hati. Orang naik kereta syukur naik kereta sebab boleh berteduh daripada hujan dan panas. Orang tu naik motor. Yang paling kesian orang yang naik motor yang besar-besar, yang handle macam ni. Dah lah jauh cenia. Sampai ke Bukit Merah, turun dah cenia tangan. Sama lah dengan orang hutan kat dalam tu. Macam tu sian. Bukan orang sini, dah tempat lain. Orang yang naik motor syukur naik motor sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal syukur naik basikal sebab teruk-teruk naik basikal. Belum pernah roadblock polis tahan dia. Berhenti, mana lesen basikal? Tak ada, tanya kat polis macam tu. Dia yang sound polis ada. Kering. Tu tak nak tahan ke? Kau ajak. Orang naik basikal syukur naik basikal. Orang tu jalan kaki. Orang yang jalan kaki syukurlah nikmat boleh berjalan. Siapa pergi umrah dia tahulah, syukurlah boleh jalan ni. Orang tu dah tak boleh jalan, terbaring. Orang yang dah terbaring syukur sebab masih hidup. Orang yang mati tak ada syukur, kak dah habis. Syukurlah dah mati kan, tak ada macam tu. Tu sebabnya kita sentiasa tengok apa yang kita ada. Jangan sibuk tengok. Kadang Allah Ta'ala bagi dalam 10, Allah Ta'ala dah bagi kita 6. Kita sibuk tengok 4 yang kita tak dapat, kita lupa 6 yang kita dah ada. Sibuk kita, ni tak dapat ni. Mungkin kita tak dapat duit banyak, tapi anak ramai, anak 12 orang, ya Allahu Akbar.
Semua kerja-kerja biasa. Setiap bulan kita syaratkan dia orang RM500 seorang. 12 kali 5, 6,000 pencen. 26 hari bulannya mak hantar WhatsApp dimaklumkan bahawa hari ini telah pun mencecah tarikh 26 hari bulan. Sehingga ke saat ini kami masih lagi belum menerima apa-apa bayaran daripada pihak tuan. Sila jelaskan dalam tempoh segera bagi memastikan tiada tindakan selanjutnya diambil kepada pihak tuan, termasuklah tidak memasak makanan ketika balik ke kampung ini. Sila abaikan WhatsApp ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam itulah kan malah contohnya. Kadang Allah Ta'ala bagi nikmat anak ramai, bila balik semua murah rezeki bagi belanja. Tengok saya kisah apa? Ada seorang lelaki ni tengok kisah. Dia rindu, dia risau anak dia nak balik. Anak nak balik kampung makan. Masa tu, ya Allah, hujung minggu ni anak aku, 2 minggu lagi anak aku nak balik kampung. Ya Allah, aku duit tak ada. Ya Allah, macam mana ni ya Allah. Dia pun dah tak tahu nak buat macam mana. Dia tulis surat. Dia tulis surat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, anak aku 2 minggu lagi nak balik kampung. Ya Allah, dia orang semua nak makan kat rumah. Ya Allah, tolonglah ya Allah hamba-Mu ni. Ya Allah, aku tak nak banyak. Ya Allah, dapat RM100 jadilah ya Allah. Anak-anak aku semua nak makan sedap. Ya Allah, aku nak beli ayam, nak beli apa. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ni ya Allah. Yang benar dia tulis, dia sign nama dia, dia tulis halaman. Dia pun post kepada Allah Ta'ala. Memang kecoh pejabat pos hari tu. Wih, macam mana ni kepada Allah Ta'ala ni, macam mana nak hantar? Oh, kecoh pejabat pos, kecoh. Dia pun mesyuarat. Lepas tu, bos, macam mana ni bos ni semua? Jadi pengurus pos, pejabat pos masa tu panggil semua staf berhenti sekali waktu rehat. Okey, nak beritahu sekarang kita ada satu surat kepada Allah Ta'ala. Sekarang saya nak buka surat ni. Saya takut ada apa-apa barang hilang dalam ni, nanti kita biar semua jadi saksi ya. Saya buka ni, saya buka. Buka tuan, buka. Dia pun buka. Dia pun baca. Dia menangis bila baca surat. Ya Allah, kesiannya dia bos. Itulah sekarang ni dia tak nak banyak, dia nak 100 pun jadilah sebab anaknya nak balik makan. Macam mana ni semua? Bos, kita lancarkan derma kilat bos. Ada yang bagi RM5, ada bagi RM3, ada bagi 50 sen. Kumpul. Akhirnya dapat RM95. Bos, RM95 bos. Jadilah, okey lah tu. Banyak dah tu. Okey, masuk dalam envelope, post balik ke alamat tu. Senyap 2 minggu. Lepas 2 minggu, satu lagi surat kepada Allah Ta'ala sampai. Wah, ini apa hal ni? Bos, mesti dia nak cakap terima kasih je tu bos. Dia pun baca. Okey, saya buka dia pun baca. Rupa pada orang yang sama. Dia dah dapat duit kan? Ya Allah, alhamdulillah. Duit yang aku minta tu ya Allah dah pun sampai kat pangkuan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku syukur sangat dah dapat dah duit tu. Cuma satu je ya Allah, aku nak mengadu pada kau ya Allah. Duit 100 yang kau bagi ke aku tu tinggal RM90. Tapi aku tak marah ya Allah. Aku tahu ni mesti kerja orang pejabat pos. Kawan tu dah tolong kan, punya bengkel kan tu. Tu sebab syukur. Kita dah dapat tu syukur. Orang tu, kawan tu punya ikhtiar, kumpul semua sikit, kau beli balon pula kawan tu. Ya Allahu Akbar. Payah kan? Kisah aja Okey. Yang ketiga, ketakutan kepada Allah ini dizahirkan dengan pandangan mata kita. Jaga, jangan pandang pada benda-benda maksiat. Banyak lagi rancangan. Jangan salahkan TV. Tak apa benda rancangan dalam TV ni. Ada pilihan. Salahkan orang yang pegang remote. Dalam banyak-banyak cerita, kau tengok cerita Hindustan. Tarik sari tu, cap. Buntam mata tengok perut perempuan tu. Tengok drama Korea. Mana kan? Pakai singkat-singkat. Siapa yang pilih channel tu? Siapa yang tekan? Banyak di drama yang baik-baik, filem yang baik-baik. Cuba tengok TV Al-Hijrah. Dramanya semua syariah compliant. Kalau kita tengok rancangan TV 1, Forum Hal Ehwal Perdana, tak ada masalah, tengoklah. Kita boleh tengok TV 3 Al-Kuliah, TV 9 Tanyalah Ustaz. Boleh tengok juga TV Al-Hijrah setiap hari Senin 9:30 malam. Pun boleh tengok. Ada pilihan. Kenapa nak pilih rancangan yang tak baik? Saja-saja duduk tepi tembok nak tengok perempuan lalu lalang, kita pilih kenapa?
Nampak tak? Tu dia. Pandangan mata ni kalau kita tak nak orang perempuan ni tengok, orang lelaki tengok perempuan lain, orang perempuan kena pakai special. Orang perempuan kena ubah standard pakaian kat rumah. Tak ada lagi dah baju binatang, baju kelawar. Dia buka tudung, kembang pakai baju binatang. Mulalah cari habitat. Betul, bersepah tu, la ilaha illallah. Orang lelaki pun sama. Kat rumah, mula kat sini bukan kemas lagi, jubah ikut sunnah ni. Kat rumah pakailah jubah lengan pendek ikut sunnah. Ni dengan tak berbaju, lepas tu kain pelekat tanpa protection. Duduk kat sofa, juntai kaki macam ni. Kipas laju lah tu. Berkibar kawan tu. Anak tengah lancar sampai 3 kali 3 apa tu? Seminggu terbayar, ya Allah, ya Allah. Pergi kat sekolah tengok whiteboard tu, ya Allah, kenapa aku nampak itu aja? Betul. Elok-elok pakai kat rumah. Pandangan mata tu. Saya pergi rumah Hud. Dengar habis-habis kenyataan saya ni. Kau dah gelak. Dengar habis-habis. Saya pergi operasi dengan pejabat agama, dengan penguasa, pergi rumah Hud ni. Tahu kenapa? Bila pergi kat sana patutlah. Dekat rumah Hud ni bila sampai automatik tak tahu kenapa lenguh-lenguh ni tengkuk ni. Tadi elok. Sebab dia orang pakai bukan sebarang pakai, jaring dia pakai. Ikhlas. Terus nampak di dalam. Itu tak teraya tu. Itu sebab kita kat rumah pakai yang terbaik. Orang perempuan pakai yang terbaik. Contoh hari Jumaat, pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuknya, faham? Hari Sabtu pakai bikini, syak selendang tepi. Hari Ahad pakai jaring. Hari ni hari apa? Ahad kan? Jadi orang lelaki dia buat, hari ni hari apa? Hari Ahad. Tak boleh lambat, malam ni jaring ni. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lah. Tak adalah maksudnya yang terbaik. Pandangan mata jaga tu. Supaya suami kita, isteri kita tak tengok kepada yang lain. Bukan saya cakap orang lelaki je, orang perempuan je, lelaki pun sama. Kita nak perempuan lawa-lawa, lelaki tak lawa pun kat rumah. Kemas-kemaslah kat rumah. Kan? Rambut sikap belah tepi. Kan trim-trim sikit misalnya, kemas. Handsome-nya suami saya hari ni. Alah sayang, tak ada apalah. Macam tu. Boleh, kemesraan suami isteri itu penting. Nabi pun kemas tahu kat rumah. Ingat Nabi selebet kat rumah. Nabi cantik, kemas kat rumah. Tentu kemesraan kat rumah ni penting. Saya kena masukkan juga hal tu. Suami isteri ni. Kadang kita ambil ringan kadang hal suami isteri ni. Tengok Nabi romantik dengan isteri macam mana kan? Macam mana Nabi tegur isteri dia? Wahai isteriku, janganlah terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Orang perempuan, suami hantar tak sampai pintu? Hantar tak? Sampai masjid dia hantar. Kebetulan nak pergi program ni. Kalau hari-hari biasa lain, kadang tak hantar. Depan ni hantar. Abang hantar pula. Sunnah Nabi. Duit belanja ada. Bagus tak kalau tanya duit belanja? Bagus tak? Bagus tak? Bagus tak? Bagus. Duit belanja ada? Tak ada bang. Tak apalah, kau jalan lah, aku tanya je macam tu. Orang asam betul kan? Lepas tu Nabi macam mana romantik. Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga untuk isteri dia nak naik kenderaan, naik kuda, naik unta, naik kenderaan. Macam tu lah. Tapi kita kalau nak tadah, kaji dulu kapasiti berat badan isteri kita. Jangan main tadah di ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, perak patah pula. Kau makan apa ni? Macam tu kan? Tak adalah kan? Tengok ni tak ada, semua okey je. Pandangan mata jaga. Yang keempat, pada perutnya. Perut, jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Nabi sebut dalam hadis, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke dalam perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah di neraka. Alhamdulillah.
Jadi biarlah carilah rezeki yang halal, Nabi kata, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, Nabi dah kata. Yang kelima, pada kedua-dua tangan. Apa? Tangan kita digunakan untuk buat kebaikan, tolong orang, sedekah. Macam tadi, lalu je beg, sap, hulu duit. Macam kan kat luar kan nampak tabung pusat tarbiyah Unais. Saya salah seorang penasihat dekat Sungai Petani tu ada. Kita buat kelas kan, kelas agama. Kalau nak bagi-bagilah, sebab berterusan pahala tu. Sebab kebetulan pula pusat tarbiyah Unais ni bangunan yang kita sewa untuk buat pengajian secara percuma tu, tiba-tiba pula tuan punya pemilik ni nak jual pula. Ramai pula orang nak beli. Ada risiko kalau tak beli, maka susah, takut kita kena pindah ke tempat lain. Jadi sekarang tu lah ikhtiar kita buat. Siapa nak tolong-tolonglah. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Macam tu je. Senang kan. Kemudian yang keenam, pada langkah kakinya, melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Datang masjid baik, datang pergi tengok rupa-rupa ada kenduri walimatul urus pun baik, sebab nak merapatkan silaturahim. Tu tujuan kita, insya-Allah benda tu benda baik. Dan satu pandangan ulama menyatakan, barang siapa yang menghubungkan hubungan dia dengan silaturahim, Allah Taala akan menghubungkan dengan dirinya. Tetapi kalau dia memutuskan silaturahim, Allah juga akan memutuskan dengan dirinya. Macam itulah. Itu sebab kena jaga silaturahim. Dan yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya, takut dia kepada Allah, maka dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan sekali-kali dia memang takut kepada riak dan munafik. Barang siapa yang melakukan 7 perkara ini, 7 perkara yang dia takut ni, dijaga ni, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang takwa dalam kebun-kebun dan mata air syurga. Surah Al-Hijr ayat 45, iaitu seolah-olah Allah menyatakan sesungguhnya pada hari kiamat mereka akan selamat daripada api neraka. Jadi rasa cukuplah setakat itu. Memang tak cukup, ikut masa, insya-Allah ada kelapangan di lain masa kita sambung lagi. So, ucapkan terima kasih banyak berpihak yang mengundang saya pada hari ini. Minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila anda ada masalah GERD, masalah gastrik, macam-macam ubat kita cuba, tapi ada satu lagi anda belum cuba, iaitu susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am campuran dengan madu dan kurma boleh menyelesaikan masalah gastrik, pedih ulu hati, GERD dan sebagainya. Jadi apa lagi? Hubungi segera dengan tekan link ataupun tulis turangan komen. Jumpa lagi.